jahil. Sampai dekat Facebook, Instagram saya penuh orang panggil saya Dajjal. Banyak mesej yang panggil saya Dajjal. Maaf saya ulang je. Saya banyak dapat mesej beritahu tak guna. Maaf saya ulang je. Ada tulis saya babi, setan, tak guna, penunggang agama. Hello semua kegawan, selamat datang ke Kod Diang TV. Okey, channel ni saya campur macam-macam, tak kisah. Apa-apa isu saya boleh suka hati saya sebab channel saya. So jangan lupa subscribe, like dan komen. Okey, hari ni berkenaan dengan isu Ustaz Ebit Liu. Mari kita dengarkan jawapan daripada Ustaz Ebit Liu di mana segala tuduhan-tuduhan yang telah dilemparkan kepada beliau daripada Nadir, daripada Kepri, daripada orang awam. So sekarang kita dengar full penjelasan beliau ke atas semua tuduhan-tuduhan yang telah dilemparkan kepada Ustaz Ebit Liu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum. Qila ya Rasulullah wa kaifa nujaddidu imanana? Qala aksiru min qawli la ilaha illallah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, rahmat dan kasih sayang Allah yang telah memberi kita nikmat yang banyak. Jadi saya sangat bersyukur pada Allah sebab dia memberi kita nikmat yang tak berhenti siang dan malam. Allah ni maha baik. Dia datang ke ujian kerana dia sayang. Walau apa pun terjadi, walau apa pun yang kita lalui dalam hidup, saya pesan diri saya pertamanya ni dan kita semua, bahawa sebenar-benarnya ujian-ujian ni semua kerana kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah sayang kita. Jadi memuji Allah ni perkara yang besar, yang manis, yang indah. Itu tuan-tuan perempuan sekalian, saya rasa sangat bersyukur pada Allah kerana memberi nikmat yang banyak dalam hidup saya. Dan saya terima kasih atas kebaikan Allah yang tak berhenti daripada dulu sampai sekarang. Allah tu maha baik. Allah tu maha baik dan Allah tu maha penyayang, maha penyayang. Dan sebenarnya kehidupan seseorang ni, kehidupan apa yang terjadi hari ni, saya percaya apa yang telah terjadi ni saya terima. Kullu yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kullu yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana. Takkan ada apa pun menimpa dalam hidup kita. Kullu yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana. Takkan ada apa menimpa hidup kita melainkan apa yang Allah tentukan. Wa maulana, dialah pembantu penolong kita. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Saya hormat sayang pada semua tanpa mengira bangsa, agama, dan itulah tujuan hidup saya daripada dulu lagi, daripada saya 12 tahun. Mungkin ramai yang baru kenal dengan saya, baru kenal, dan saya semenjak 2 menjak ni banyak orang yang, saya ada live kat Facebook juga, saya ada live kat Instagram. Tuan-tuan boleh dengar kat mana-mana, Facebook ke Instagram. Saya sebenarnya memang, saya lah orang yang paling tak suka untuk viral, untuk perkara-perkara tular, untuk perkara-perkara yang tak baik atau bergaduh, mengumpat, memfitnah. Tapi saya pun, kalau tuan-tuan perempuan perasan, kalau saya daripada dulu saya ceramah pada anak-anak kecil, saya ceramah supaya kita semua berjaya dalam hidup, menjadi kaya, dan penting menjadi terkenal, masyhur, untuk kita menjadi contoh yang lain. Itu tujuan dia. Tapi dalam masa yang sama, kita kena dengar ceramah tentang orang miskin, anak yatim, supaya kita sayang, tak merendah-rendahkan orang lain, tak pandang hina pada orang lain, orang alim atau orang biasa. Saya mula kerja ni pada umur 12 tahun. Baik, saya jawab pada soalan yang tuan-puan ingin tahu. Dan benda ni dimulakan daripada semenjak saya pergi ke Gaza. Tujuan saya pergi ke Gaza memang saya niat membantu, dan dalam hati saya biarlah Allah Maha mengetahui, dan saya buat tu kerana Allah SWT. Jadi saya pergi ke Gaza tujuan itu. Tapi semenjak saya pergi ke Gaza, banyak ujian-ujian datang, fitnah-fitnah, sampailah kemuncaknya. Masa saya kat sana, ada kata-kata ceramah hari-hari, banyak saya ceramah hari-hari live. Kalau tuan-puan yang mengikuti pasal Gaza ni, soalan ditanya tentang saya, dan banyak orang akan bila jawab tentang saya ni dibunyi sinis dan sangat melukakan hati. Tapi saya maafkan sampai je ceramah tu sampai kat Malaysia, tentang saya, beritahu yang matlamat bagus, cara salah, tim teruk, apa semua orang pakai cakap-cakap, sedangkan orang tak tahu apa-apa. Orang cuma dengar daripada satu sumber, dengar daripada Nadir Al-Nuri. Jadi dia orang yang baik, orang yang mulia. Saya setiap malam, nama-nama ni saya tak pernah tinggal dalam doa saya, tapi tak perlulah saya sebut. Tapi saya beritahu, saya doakan nama ni setiap malam dalam hidup saya.
semenjak saya kenal dia orang ni, baru kenal Nadia An-Nuri, Caprice, semualah yang share semua sekali, yang mula cakap pasal saya dan lain-lain saya tak sebut lah, yang secara langsung atau tak langsung, daripada orang biasa, orang ustaz-ustaz, orang NGO, orang alim atau orang degil, jahil, sampai dekat Facebook, Instagram saya penuh orang panggil saya Dajjal. Banyak mesej yang panggil saya Dajjal. Maaf kan, saya ulang je. Saya banyak dapat mesej beritahu tak guna. Maaf, saya ulang je. Dia tulis saya babi, setan, tak guna, penunggang agama, jual agama, penipu, makan duit haram, duit kau, hidup kau haram, masuk neraka. Jadi itu mesej yang paling dalam seumur hidup saya ni, kali pertama saya dapat mesej sebanyak tu beritahu saya babi, beritahu saya syaitan, beritahu saya dajjal, beritahu saya tak guna. Dan bukan saya je, ada orang mesej anak saya, ada orang mesej isteri saya, orang mesej keluarga saya. Jadi saya bukan terlibat dunia begitu, saya maafkan. Tapi bila melibatkan isteri, anak-anak, keluarga saya yang tuju saya, yang isteri anak-anak yang menangis masuk bilik saya, dia orang tanya kenapa macam ni ayah. So saya kata dia orang tak apalah nak, jangan lawan, sebab pada kecil prinsip saya tahu satu kisah daripada Syekh Sa'ad, cikgu guru yang saya hormati saya ini. Beliau kata, kalau orang kata kita Nabi SAW, ada orang cakap Nabi, kemudian Nabi diam, tiba-tiba Abu Bakar radhiyallahu anhu, mula Nabi senyum masa orang tu marah, tiba-tiba Abu Bakar mula jawab. Bila Abu Bakar jawab, lelaki tadi Nabi SAW, bila Abu Bakar jawab je, lelaki tadi mula, Nabi pergi. Kemudian tanya kenapa, lebih kurang maksudnya Nabi sebut, masa kamu diam tadi malaikat jawabkan, bila kamu jawab malaikat pun lari. Tapi orang semua berbual tentang saya, dan saya pun prinsip saya tak nak jawab, dan banyak orang nasihat saya tak payah jawab, tak payah layan, terutamanya kat sahabat-sahabat yang baik daripada saya, beritahu jangan jawab. Dan saya pun memang dulu, kalau tuan-puan tahu, banyak benda yang saya ada jawapan, saya ada bukti, sebab saya tahu kalau saya jawab nanti ada saya selamat, tapi nanti orang-orang yang hina saya tu aib dia terbuka. Bagi saya biarlah saya nampak hina, nampak buruk, nampak busuk, sampai orang panggil saya dajjal, sebagainya, tak guna, macam-macam sebutan orang, tak apa. Tapi janganlah orang yang hina saya tu dia dihina. Saya kalau boleh tak nak macam tu. Tapi keadaan ni dia dah sampai melibatkan hari-hari, orang pun tak nak berhenti. Dan sampailah daripada tu sampai Caprice Live, sampai 200,000 lebih orang bincang tentang saya. Dan orang pesan pada saya pun tetap berpegang, orang susah jawab. Majoriti orang yang saya kenal susah jawab. Dan sampai kawan-kawan baik saya, keluarga saudara mara pun tanya soalan yang tak patut tanya. Dan sebab saya bukan perompak, saya bukan pembunuh, saya bukan pencuri, saya bukan orang macam tu. Saya memang hidup saya begini. Tapi soalan tu macam berat jugalah. Jadi saya buat keputusan untuk saya jawab soalan tu semua sekali. Dan saya sebenarnya ada jawapan semua sekali. Dan saya pun ada tim, dan dalam tim saya orang biasa yang sama-sama bersama-sama saya. Mereka suka relawan, macam-macam orang. Saya kawan dengan semua orang. Saya kawan dengan, maaf saya sebut, semua saya kawan, orang atasan. Paling banyak kawan saya orang bawah jambatan. Paling banyak kawan saya orang dalam kelab malam. Tu kawan-kawan saya. Orang yang memang orang kata, maaf, orang kata busuk, kotor, jahat. Kalau tuan-puan nak tahu, saya kawan dia orang semua. Saya selalu bimbing dia orang, dan bukan seorang. Alhamdulillah, puji-puji bagi Allah, ramai. Tapi begitulah keadaannya. Jadi saya pun, orang tak berhenti cakap, dan benda tu menjadi, sampailah Caprice kemudian tuduh yang berat-berat lah. Jadi saya nak jawab soalan yang ditanya tu dengan senang je. Saya sebenarnya tak nak jawab, tapi saya jawab lah. Jadi saya mula dengan soalan daripada Nadir lah, antara yang dituju. Saya tak nak cerita pada sebelum saya masuk, kata-kata dia telah mengguris hati ayah saya, arwah saya, mengguris hati keluarga saya. Apa-apa yang dicakap tu dengan sinis, tahu. Kalau orang dengar penuh, orang akan tahulah. Saya ada bukti video-video tu, tuan-puan boleh tengok semua sekali video-video tu lah. Tuan-puan dengar. Tapi saya beritahu, saya maafkan dia. Saya doa, ya Allah sayangi dia, ampuni dia, sebab dia orang buat baik, kebaikan jauh lebih baik daripada saya tahu. Bukan sikit. Tapi benda ni tak nak berhenti. Orang tak nak berhenti, so saya terpaksa jelaskan. Jadi antara soalan yang saya ada orang aju kat saya ni daripada Nadir yang terbaru, semalam yang paling kemuncak lah. Semua maaf, orang yang terkenal, asatizah, banyak yang sokong saya, doakan alim ulama. Tapi tak kurang juga, boleh tahan juga yang ada Facebook, ada nama. Semua hari-hari cakap macam saya. Boleh tahan lah. Saya memang tak baik, saya memang banyak dosa, banyak aib. Tapi ayat-ayat tu telah membuat saya rasa tak berhentilah. Benda tak berhenti. Kalau tuan-puan nak cakap saya, tanya tuduh saya jahat ke, tak baik. Betul, saya bukan sesiapa. Tuan-puan jangan nampak saya cuma berkongsi kebaikan. Dan sikit sangat apa saya buat berbanding dengan ramai orang kat luar sana. Apa saya buat ni sangat sikit berbanding apa yang orang lain buat dekat luar sana. Jadi pertamanya yang orang ulas,
kenapa Nadir tanya macam mana pasal kat sana. Saya beritahu tahu terus terang, saya pergi sana dengan duit saya sendiri, dan saya tak pernah buka satu tabung pun. Saya tak pernah buka satu tabung pun untuk pergi ke Gaza. Daripada dulu sampai baru-baru ni saya tak pernah buka satu tabung pun untuk pergi ke Gaza. Tak ada. Saya tak pernah buka apa-apa tabung pun untuk pergi Gaza. Tak ada. Tak ada. Saya tak pernah buka apa-apa tabung pun untuk pergi Gaza. Tak ada satu tabung pun saya pernah buka. Jadi saya pergi dengan duit saya sendiri, dan beberapa sahabat yang sangat rapat dengan saya, tak perlu saya sebut nama, sahabat yang sangat rapat dengan saya, yang baik dengan saya, yang berkawan dengan jujur dan tak ada apa-apa kepentingan. So mereka ada bersama-sama saya, dan juga ada beberapa rakan-rakan dekat Facebook yang memang dah jadi kawan juga, yang mereka juga ada menyumbang. So ada beberapa orang dan beberapa orang saya kenal, dan orang saya, kalau tuan-puan nak tahu, saya tak pernah buka tabung untuk Gaza. Jadi orang selalu tanya pada saya supaya saya cerita apa saya buat dengan duit saya. Jadi saya rasa tak perlu saya nak beritahu macam mana saya belanja duit banyak, saya sedekah. Saya tak perlu nak cerita. Jadi patut orang yang bertanya pada saya, Nadir An-Nuri, dia tanya pada saya, yang orang ramai anak muda maki-maki saya, dia ingat saya bawa duit Malaysia pergi sana. Ramai maki-maki tak tahu pasal Gaza ni, dia ingat saya bawa duit Malaysia ke sana. Yang collect duit, yang kumpul duit ni NGO. Yang kumpul duit ni biasa jelaskan NGO. Dan yang mengetuai kali ni NGO Nadir An-Nuri. Dia kumpul duit yang dengan 20 juta. Dalam live dia beritahu dalam dia sebestian yang kita dengar, dalam live dia kata dalam satu tangisan dia dengan seseorang, dengan artis, dan satu tangisan dia dapat beberapa juta, dapat collect duit. Dia pun beritahu sumbangan ni semua setakat berapa ribu ni kecil je. Jadi dia beritahu maksudnya yang collect ni duit ni Nadir. Jadi sekian lama, dalam beberapa tahun yang collect duit ni Nadir An-Nuri. Bukan sikit, dan banyaklah duit dia collect. 20 juta, segala puji bagi Allah. Ni kebaikan tuan-puan rakyat Malaysia, sumbangan duit sangat banyak. Jadi dia tanya saya, patut soalan tu dituju balik pada beliau, mana duit 20 juta tu, patut dia terangkan. Saya pun bukan nak tanya, tapi dia tanya saya, jadi soalan sebenarnya saya pakai duit saya sendiri. Saya pergi pun ke sana pakai tiket kapal terbang pun dapat sponsor Turkish Airlines. Saya tak minta, tiba-tiba Turkish Airlines dia nak sponsor. Just letak video sikit, saya dapat tiket free. Saya bayar tu dah habis, kurang pada separuh, dan pakai duit saya sendiri. Jadi penginapan pakai duit saya sendiri, semua pakai duit saya sendiri, dan sahabat-sahabat rapat dengan saya yang dia orang pun tak nak nama-nama dia orang disebutkan. Jadi saya pun mula macam tak faham kenapa orang tanya saya pasal orang ramai anak muda yang maki saya. Maafkan semua anak muda yang panggil saya babi, dajal, setan, tak guna, penipu, harap pergi kopiah, mangkuk, semua lah. Kalau saya ulang, saya pun dah lama tak sebut perkataan tu. Memang banyak lah, memang terkejut juga saya kena maki kali ni, boleh tahan. Dajal tu tak payah sebut lah. Jadi semua soalan tu dia menyangka saya bawa duit Malaysia. Saya tak ada bawa duit sesiapa, tak ada bawa duit satu sen pun pada duit kutipan. Saya tak pernah buka tabung Gaza. Collect duit Gaza ni orang lain. Dan Nadir An-Nuri ketua, tuan-puan boleh check sendiri. Dan setakat ni apa yang update, yang orang cerita, dia dah belanja mungkin 1 juta, kata kalau tuan-puan baca 1 juta untuk makanan. Dan itu. Kemudian dia nak buat slide-slide. Sebenarnya saya pun ada slide-slide apa pembangunan saya nak buat kat Gaza begitu begini. Tapi slide tu tak menggambar kita buat apa kat sana. Jadi duit 20 juta tu setahun. Tahun depan 20 juta lagi. Tahun depan 20 juta lagi. Tahun depan kalau ada perang 20 juta lagi. Jadi patut jawab 20 juta tu kat mana? Kat mana duit tu sekarang, kat mana? Siapa patut jawab? Bukan saya, Nadir An-Nuri. Dan juga saya yakin banyak NGO kat sana yang memang sangat ikhlas, yang baik, yang banyak berjuang. Tapi saya tuju soalan ni kat Nadir An-Nuri sebab dia tanya kat saya. Jadi mana duit 20 juta yang collect semua tu, mana bukti dia? Ada bukti resit begitu begini. Setakat begitu. Jadi saya tak ambil duit orang, saya tak pernah collect, dan saya pun tak terfikir langsung untuk collect duit untuk Gaza. So saya pergi atas niat saya sendiri. So begitulah. Soalan antara juga kenapa Ustaz Zul wakil Ebit Liu, saya bacalah soalan ni. Ustaz Ebit, dia kata Ustaz Zul ni dapat WhatsApp daripada masa sebelum kami pergi, kami tanya semua orang macam nak pergi, kami tanya, kami survey. Biasalah kita kalau nak buat apa-apa pun, nak bantu orang, nak beli barang, kita mesti survey. Jadi dia kata dia ada beri proposal, kita proposal supaya kita terima proposal. Tahu tak, orang bayangkan proposal tu cara masuk, cara nak buat, tak. Proposal tu cuma beritahu harga barang. Sebelum masa kami kat Malaysia, beritahu harga barang makanan, cuma harga kotak makanan. Dia letak harga kotak makanan, satu kotak dia letak kat kita, quotation tu $40. Satu $40 tu lebih kurang, saya tak tahu lah tuan-puan kira sini, saya kira mudah lah. Kalau kali 40 kali 4 $160. $160 $40. Tapi saya dapat quotation yang cuma $20 dengan barang yang sama,
lebih kurang $20. Jadi kenapa saya nak kena ambil $40 banding $20? Dan kalau tuan-puan berbisnes, berniaga, memang kalau kita minta quotation, orang quotation, memang tak semua quotation kita balas. Saya ada mic, ada restoran, segala puji bagi Allah, ada 3 restoran dah 5 tahun, ada mic 22 mic, Ilius mic. Jadi memang kalau minta quotation, maaf saya sebut, kalau hantar quotation, marah quotation tak diterima atau dibalas, jadi benda tu bukan perkara yang wajar. Sebab satu barang kita minta quotation sampai 30 tempat, so kita akan ambil yang terbaik untuk paling jimat. Tapi saya tak soalkan dia letak harga begitu, kenapa? Mungkin ada sebab-sebab tersendiri, dan saya yakin, saya pun tak kisah, mungkin ada kos-kos yang lain-lain, mungkin dia dapat harga barang tu pun mahal, sebagainya, saya tak tahu. Saya pun tak nak pergi ke bahagian tu, bukan tugas saya. Cuma sebab itulah benda tu tak ada, kita tak terima proposal, bukan proposal, harga barang pada yang dia letak $40, kita dapat harga $20. Tu soalan nombor 1. Bala-bala WhatsApp tak bala WhatsApp ni biasalah kan. Kadang isteri WhatsApp banyak, isteri tu 20 WhatsApp isteri, suami balas sekali je, boleh tahan teruk suami. 20 WhatsApp, suami balas 1 je. Anak WhatsApp 20, balas 1 je, ayah balas 1 je. Jadi kalau isteri pun boleh tak balas WhatsApp, jadi orang lain kalau tak balas WhatsApp, memang minta maaf lah, jangan kecil hati. Kemudian, kenapa tim Ustaz Ebit mampu keluar bersia-sia tapi tak update selama sebulan di Cairo? Baik. Jadi sepanjang kami di Cairo sebulan, asalnya niat saya, biasa beritahu daripada awal, niat saya ada 3. Satu, niat yang memang kuat yang saya bincang, minta izin daripada Malaysia untuk keluar. Saya nak beri barang kepada Egypt Red Crescent dan Palestine Red Crescent melalui Bulan Sabit Merah Malaysia yang membantu. Kita nak serah beli berang perubatan yang berapa trailer, kita nak serahkan, kemudian kita nak balik. Itu niat saya nombor 1. Kedua, sekiranya ada rezeki lebih, saya ni orang yang tak nak letak tinggi-tinggi sangat expectation saya. Kedua, kalau ada rezeki lebih, walaupun dalam hati saya memang nak, kedua saya kata kalau ada rezeki lebih, saya nak sampai ke pintu Rafah. Satu jalan pergi ke Gaza ni, pintu Rafah. Itu satu jalan yang memang lalu tu je lah, senang, tak payah cerita panjang. Yang ketiga, kalau ada rezeki masuk Gaza, yang tu bagi saya agak mustahil. Saya tahu tengah perang, masa saya pergi tu perang belum betul-betul berhenti lagi, baru nak isytihar berhenti perang. Jadi saya memang cuma nak serah barang, saya serah barang, saya nak balik. Sampai sana, sebelum tu, jadi maksudnya sepanjang tu, bila kita sampai ke Egypt ni, nak lalu polis semua sekali, kita sebelum masuk kita dah serah nama. Egypt ni dia ada sistem untuk jaga keselamatan orang luar. Jadi sebelum masuk kita kena serah nama kepada polis. Jadi pergi juga polis, apa tujuan pergi sana? Jadi saya tak boleh letak Gaza sebab saya belum dapat kelulusan untuk pergi Gaza. Jadi saya kena melalui turis yang terkenal lah, Ustaz Majidi kat sana. Uruskan kita punya turis, minggu tu kita kena pergi beberapa tempat. So tempat tu bukan bayar mahal pun, kita bayar macam sekitar dah hotel kat sini, kat sebelah ni ada tempat apa nama tempat tu, Firaun punya tu, Firaun. Lepas tu dah sebelah tu saya tahu ada makam Imam Syafi'i. Saya pergi makam Imam Syafi'i. Takkanlah selama ni kita ikut mazhab Syafi'i, tiba makam Imam Syafi'i kat sebelah tak boleh pergi tengok, kita kena duduk kat hotel. Taklah. So sementara seminggu tu memang saya mesti, kena ikut jadual. Ada polis yang mengiring kami lambas, kami kena penuhkan jadual seminggu tu, sementara dapat kelulusan untuk barang, dan juga sementara dapat kelulusan kalau ada rezeki sampai Rafah, atau ada rezeki masuk Gaza. Asalnya saya niat dalam 10 hari sebab ayah saya masa tu dah mula sakit, saya niat cuma 10 hari. So begitu soalan nombor 2. Jadi isu berjalan tak ada masalah, dan kalau nak tahu isu berjalan tu memang sesin pun tak ada pakai duit orang lain. Pada mula memang pakai duit saya sendiri, dan juga kawan-kawan rapat yang memang kawan-kawan baik saya yang tak nak nama mereka pun disebutkan. Kemudian ketiga, kenapa beli barang di Cairo sedangkan barang boleh beli dekat Gaza? Jadi sebenarnya soalan ni tak wujud dan tak patut wujud, sebab yang sesatunya NGO yang boleh masuk ke sana dan diisytiharkan oleh dunia, Egypt Red Crescent. Memang seluruh dunia ada Bulan Sabit Merah. Maaf saya sebut, kita kalau NGO lain ni, Masya Allah, tahniah, apa usaha pun tak boleh pandang kecil. Walau bagi satu posen, bagi setengah kurma pun Nabi kata boleh selamat pada api neraka. Tapi Palestin, Egypt Red Crescent memang dia orang yang dibenarkan masuk masa pada dulu. Kalau turut bom ni yang dia orang boleh sumbang berpuluh-puluh ambulan dia orang untuk selamatkan orang semua, memang dia orang dibenarkan. Dan dia orang yang telah disahkan oleh dunia, maksudnya dia tak ada sebelah ke mana-mana, tak ada apa-apa, memang dia tolong. Kalau tuan-tuan masuk dekat sana pun tengok macam mana bangunan-bangunan, sekolah-sekolah Palestin Red Crescent bukan biasa-biasa lah, memang luar biasa lah bantuan ni. Memang secantik hospital, memang betul-betul nampak lah, dan dia memang organisasi yang kukuh, dan dia bukan tu. Jadi sebab tu bila saya serah tu, saya memang yakin lah dia memang selalu masuk. Cuma barang saya masa tu disuruh tunggu barang pada Dubai dengan Qatar.
Bayangkan negara-negara besar semuanya memang melalui proses tu, melalui Egypt Red Crescent. Jadi tak ada timbul isu tu. Dan kalau berat jugalah kalau kita buat tuduh tu, kalau dia orang boleh dakwa kita, lagi teruklah kita kan, lagi teruklah kalau kita syak pada NGO yang macam tu penyusah. Sebab apa beli barang tu, masa tuan pun tengok sebahagian pada video saya jumpa orang kat dalam, banyak orang kat dalam ni dia tak ada, orang kat dalam Gaza ni banyak benda. Contoh saya jumpa satu adik, ada video tu pun saya tak perasan video tu, saya jumpa adik tu tak ada, dia kanser, ada ubat telinga, dia kata cuma ubat tu ada kat Egypt. Banyak ubat tak ada. Jantung, nak stand jantung tu cuma ada kat luar. Sampai dia kata doktor nak operasi jantung terpaksa berhenti sebab tak ada injap jantung, tak ada. Banyak barang dia orang tak ada. Dia orang kalau nak order lift from meletup nak order 3 tahun. Barang medik nak masuk daripada Israel atau masuk pada Egypt ni 6 bulan paling cepat. 6 bulan kelulusan paling cepat. Kenapa kalau saya tak usaha bawa barang tu, dan saya tahu barang tu akan sampai cepat atau lambat akan sampai. Jadi memang itu niat saya yang pertama, so saya belilah barang kat Egypt. Jadi itulah dia punya dia punya tu jawapan dia. Jadi tak ada masalah beli kat Egypt. Dan kalau tuan-tuan nak tahu, ada orang tanya tak beli kat Gaza, saya beritahu, saya beli kalau barang medik je, barang medik saja. Saya beli 4 lori, 2 trailer, 2 lori. 2 trailer ni saya beli dekat Egypt. Dan barang tu dah masuk. Alhamdulillah, satu raya haji barang tu semua masuk. Jadi tak ada masalah. Penuh kan nampak trailer. Saya puji bagi Allah, nak jadi takdir pula. Kerajaan Mesir pula dia post semua barang yang dia orang hantar yang banyak tu, berlori-lori, tak berapa puluh lori masuk. Red Crescent ni, Egypt Red Crescent, takdir tu barang saya nampak dulu. Saya tak ada suruh, saya pun tak kenal dia orang nak call suruh tak nampak barang saya. Barang saya nampak ada stiker tu, memang barang-barang saya. Barang saya tu masuk barang saya dan kawan-kawan saya, sahabat-sahabat, tim saya semua sekali lah yang memang dekat dengan saya. Mana barang-barang tu nampak tu, memang barang saya dekat. Nak jadi takdir, Allah nak buat. Semalam ada keluar post kerajaan Mesir dan juga Egypt Red Crescent punya banyak barang pada Dubai, Qatar. Nak banding barang saya dengan barang dia orang, tuan-tuan kira tu Qatar tu Dubai. Dengan nama Qatar dengan Dubai pun memang bukan kita punya ni lah, bukan level-level kita lah bantuan macam tu. Tapi itu pun barang kita nampak jadi mula-mula dalam video. Kalau tuan-tuan boleh tengok je dekat kerajaan negeri Mesir, ada tunjuk gambar saya pula masuk. Takdir Allah, nak jadi takdir tu lah. Saya pun tak minta, tak tahu, tak sangka ada orang tag saya, rupanya ada barang-barang saya dalam tu. Ada barang-barang saya dalam yang masuk. Jadi yang kat Gaza saya dah beli banyak juga, dekat Egypt pun saya beli juga. Jadi tak ada syak lah, tak ada syak. Jadi tak ada mana lebih baik, mana ada rezeki kita buat, ada jalan sini kita buat, jalan bantu begini kita buat. Semua ada kebaikan. Ada orang kata begini, barang kat Egypt dah tentu duit tu duit Egypt. Kalau dekat barang kat Gaza, dah tentu duit kat Gaza tu duit Israel. Mungkin ramai orang tak tahu, duit kat Gaza semua sekali pakai duit Israel. Memang barang semua, kebanyakan barang semua daripada Israel. Bekal utama Israel, duit daripada Israel. Semua barang daripada Israel. Kecuali mungkin makan makanan, tanaman. Yang lain semua daripada Israel. Kalau barang medik memang kena tunggu kulusan daripada Israel. Semua barang Israel. Duit pun duit, apa nama duit dia? Duit Israel apa? Duit shekel. Ramai tak tahu. Sana pakai duit shekel. Dia tak ada duit Palestin, duit shekel. Pakai duit shekel, duit Israel. Jadi saya beli kat Gaza, saya ulang lagi, saya juga beli dekat Egypt. Alhamdulillah kat Egypt pun sampai. Saya pada awal tak syak, sebab tu saya macam heran. Orang dah, maksudnya tuan dah lama duduk sana, tapi tuan macam heran bila barang masuk, barang tak masuk, rosak, busuk. Dia perkataan tu langsung tak patut diucapkan. Apa bukti barang dibeli berjaya masuk Gaza atau masih tersadai? Yang tadi saya dah jawab lah. Tuan boleh tengok kat Facebook page kerajaan Egypt. Kerajaan Egypt ni kerajaan besar betul lah, kerajaan ni bukan kecil-kecil. Jadi kalau dia tepus saya tu memang bukan saya rancang lah, memang Allah Ta'ala tentukan. Kelima, kenapa biadab dalam layanan pada wakil Malaysia yang sambut siap sound lagi tak bagi buat live? Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, jadi sebenarnya kami nak masuk dalam tu 21 jam. 21 jam. 21 jam tu ada 21 checkpoint. Kami bersyukur kerajaan Mesir dengan bantuan kedutaan Malaysia kat sana. Terima kasih banyak kedutaan Malaysia, Encik Syahbudin kat sana, memang dia bantu pada mula sampai habis, dan juga Wisma Putra. Memang semua sekali lah, bukan. Jadi memang rezeki kita bila dapat masuk je sampai ke tu 21 jam. Itu pun 21 jam. Dijangka dalam 6 jam, 8 jam, jadi 21 jam. So 21 jam dengan diiringi oleh kereta kebal. Memang jalan tu tak boleh, memang itulah jalan dia. Memang ada jalan lain lah, memang kena iring kereta kebal kalau tetamu pada luar, sebab melibatkan negara lain kan. 21 checkpoint, 21 kereta kebal. 21 checkpoint, 21 kereta kebal. 21 checkpoint, 21 jam, 12 kereta kebal. Maaf, 12 kereta kebal.
Jadi kami tandas pun tak sempat pergi. Tandas tak sempat pergi, makan tak sempat makan. Bayangkan 21 jam duduk dalam van tegak itu. 21 jam tegak. Tapi semangat nak tolong orang ni sampai saya kalau tak dah teruk dah tu 21 jam memang saya tak tahan dalam kereta 21 jam. 21 jam. 21 jam dalam kereta. Tuan boleh bayang macam mana? Saya dah lama tak naik 21 jam. Yalah, dulu selalu naik lori berdakwah semua, sekarang tak ada dah 21 jam naik van tegak, lalu jalan ni tak boleh lalu cancel, tukar jalan padang pasir, jalan tentera sama 21 jam. Allahu Akbar, 21 jam. Sampai 21 jam sampai kat sana turun bas, memang proses dia saya ringkaslah turun bas. Dan saya tengok Nadia letak video tu. Dan memang kalau saya masa tu dah 21 jam masuk Gaza tu lebih kurang pukul 1 pagi, begitu 1:30 pagi. Jadi saya fikir saya belum sembahyang maghrib isyak, saya memang nak jamak. Saya memang macam tu, semua tim saya dah faham. Kalau masuk waktu nak sembahyang tu memang saya nak kejar sembahyang. So memang saya terus pergi sampai dia orang suruh macam ada duduk dekat kursi. Dan Nadia mungkin dia cakap saya tak tegur, tak pandang, tak salam. Sebenarnya masa duduk tu saya biasa kalau orang salam, orang tegur saya mesti salam, saya tegur, bagi salam, saya jawab salam. Saya betul-betul tak perasan kalau Nadia ada dia pun, saya duduk sebelah saya pun cepat ada ucapan daripada Red Cross selamat datang. Lepas tu saya cepat pergi solat, dan lepas solat terus pergi ke hotel. Saya pun tak sempat nak tengok siapa, perasan apa semua saya tak tengok. Tapi memang bukan saya tak ada. Dan pasal live, memang mana-mana kalau tuan-puan ikut bantuan kami kat Malaysia pun, memang kami tak benarkan sesiapa buat live masa misi bantuan. Saya sendiri tak buat live. Kalau saya nak buat live, saya buat live. Tahu tak sebab apa tak bagi buat live? Sebab kita tak jangka masa bantuan atau perjalanan ni ada perkara buruk yang terjadi. Masuk buruk tiba ada macam-macam benda-benda yang tak baik terjadi. Kadang ada orang macam ni, kadang ada orang datang-datang tiba peluk saya begitu gini. Kan benda tu macam kalau orang tengok zaman SOP ni pula. Jadi saya tak nak benda tu datangkan nanti orang tu kena saya pun. Jadi tiba-tiba. Jadi benda tu sebab tu saya video tu saya masukkan. Saya kan suka nak terang, saya suka masuk perkara yang positif. Kalau tuan-tuan yang kenal saya puji bagi Allah, saya cuma akan masukkan perkara yang positif kat Facebook dan Instagram saya. So bagi saya Facebook, Instagram ni ramai orang letak suka-suka. Macam isteri masak, dia letak gambar kepuasan untuk dia masak, happy. Walaupun tak ada orang like pun, tak ada orang view, dia suka nak letak. Banyak isteri-isteri kita letak. Jadi dia happy macam tu, okey lah. Jadi tak ada dosa pun, bukan benda yang haram pun. Bagi saya pula, Nabi sebut siapa mulakan satu kebaikan, orang lain ikut sampai kiamat dapat pahala pada orang mula-mulakannya. Jadi saya pun ambil yang tu. Dan Nabi pun sebut ada sedekah sembunyi, sedekah terang-terang. Dua-dua tu dibenarkan dan tak ada kata haram pun. Jadi banyak yang orang persoalkan saya ni soal ikhlas. Ikhlas ni urusan Allah SWT. Memang ikhlas ni bukan langsung persoalan kita semua. Jadi memang tak ada biadab lah. Memang kita datang atas pelatih Red Crescent, dia orang sambut kita. So memang kita terus melalui beliau, begitu dia nasihatkan. So kita memang tak boleh macam pergi sana pergi sini. Memang banyak, bila sana banyak NGO datang masa kita kat pelatih Red Crescent ni. Banyak macam-macam orang, saya tak nak sebut lah, yang datang untuk supaya kita ikut dia pergi sana sini. Maaf saya sebut, saya cuma ada 3 hari. Dan kat sana saya nak kerja misi, saya tinggal, maaf saya sebut, doktor kata ada berapa hari lagi, 10 hari masa tu. Jadi saya nak sempurnakan misi dan saya kena cepat balik. Itu nasihat daripada kedutaan Malaysia pun. Saya tak boleh ke sana sini, tempat-tempat perang, bukan tempat jalan-jalan, tempat makan, tak. Kalau tuan-tuan tengok pun tahu memang daripada sebelum masuk tu nampak ada rumah meletup-letup. Bukan dalam Gaza, sebelum masuk daripada Mesir tu. Sebab tu jalan tu semua memang dikawal dengan tentera semua sekali, penuh checkpoint. Kita kat negara kita mana nampak checkpoint tentera ni, betul-betul memang tempat perang, bukan cerita TV, betul-betul. Jadi memang kita ikut nasihat dia suruh, dan itu saja. Saya ikut apa yang telah diberitahu pada saya. Kenapa biadab dah selesai kan? Jadi saya tak biadab, saya 21 jam, saya pun tak ada tolak sesiapa salam atau tegur saya pun tak perasan kalau dia rasa begitu. Kemudian apa keperluan bina rumah anak yatim? Jadi dia beritahu kat sana dah banyak rumah anak yatim, ada satu rumah khas besar untuk semua. Jadi beginilah kan, setiap orang ada cara bantu masing-masing. Kalau tak mustahil kalau kat sana tak perlu langsung rumah anak yatim. Kalau kira kat Malaysia ni pun punya banyak rumah anak yatim, banyak anak-anak terbiar tepi jalan semua sekali, bukan sikit, memang ramai betul lah. Ramai orang perlukan. Jadi tak ada, kita buat cara masing-masing lah. Kita hormat cara orang lain, cara beliau memberi, dan dia patut hormat cara saya membantu atau saya memberi. Kenapa susahkan kerja NGO lain dengan pembayaran ratusan ribu dolar pada syarikat halal? Ni paling saya macam kadang-kadang ni fitnah yang tak amat melampau dan terlebih sangat dah lah. Ni memang bukan sikit-sikit yang terlebih, ni memang melampau terlebih. Satu, saya tak tahu apa tu syarikat halal.
Saya tak tahu apa tu syarikat halal. Jadi saya melalui Kedutaan Malaysia. Kalau tuan-puan dengar live Nadir sendiri dengan Firdaus Wong semua sekali, antara live yang disebut nak masuk Gaza cuma ada satu je jalan, satu-satunya jalan, saya ulang ayat beliau, satu jalan untuk masuk ke Gaza ialah melalui Mile of Smile. Selama berpuluh tahun orang Malaysia semua NGO masuk melalui Mile of Smile. Apa dia? Mile of Smile. Tuan-puan boleh ingat kalau masuk Gaza 30 semenjak dulu ada satu nama syarikat Mile of Smile. Lepas tu saya tak sebut, tapi dah beliau sebut, saya cuma ulang pada pernyataan beliau. Sesatunya jalan untuk masuk Gaza, kalau dia kata kalau Ustaz Ibit tanya, saya beritahu. Dia tak tanya, dia cakap dalam live tu lah. Jadi namanya Mile of Smile. Baik, sebelum saya datang, saya dah call Mile of Smile tu. Daripada awal kami dah video call sebelum bergerak. Bukan kami tak tahu, daripada awal lagi dah tahu. Dia orang rahsia-rahsiakan, tak payah rahsia, memang kita orang dah tahu dah. Jadi bila kita sampai kat sana, beliau yang memang macam turis yang macam ada link dengan tentera, so yang boleh bawa kita masuk. Dan bila sampai kat sana, kita jumpa beliau dan saya pun berkomunikasi dengan beliau. Masa tu beliau minta untuk satu kepala kena bayar $10,000. $10,000 lebih kurang $40,000 duit kita satu kepala. Mana kalau nak masuk 10 orang RM400,000. Jadi saya tanya dia, bila saya dengar mahal, saya pun tak naklah bawa semua. Saya niat paling kurang saya dapat saya seorang pun tak apa, sekejap saya nak masuk, begitu. Saya pun urus beberapa nama untuk masuk, tapi proses demi proses, dan proses tu gagal. Dia tak berjaya masuk. Beliau sendiri bersama beratus NGO lain. Memang dia akan masuk setahun sekali atau 2 kali. Dia akan bawa beratus NGO. Mile of Smile antara yang lead juga, yang bawa semua lah orang Malaysia sebelum ni. Kalau boleh yang mengurus ni akan tahu. Tapi kalau mungkin selebriti ke apa semua yang ikut dekat sana pun tengok macam mana bangunan-bangunan, sekolah-sekolah apa ni, Palestine Red Crescent bukan biasa-biasa lah, memang luar biasa lah bantuan ni. Memang secantik hospital, memang betul-betul nampak lah. Dan dia memang organisasi yang kukuh dan dia bukan tu. Jadi sebab tu bila saya serah tu, saya memang yakin lah dia memang selalu masuk. Cuma barang saya masa tu disuruh tunggu barang pada Dubai dengan Qatar. Bayangkan negara-negara besar semuanya memang melalui proses tu, melalui Egypt Red Crescent. Jadi tak ada timbul isu tu. Dan kalau berat jugalah kalau kita buat tuduh tu, kalau dia orang boleh dakwa kita, lagi teruk lah kita. Lagi teruk lah kalau kita syak pada apa ni NGO yang macam tu penyusah. Sebab apa beli barang tu, masa tuan pun tengok sebahagian pada video saya jumpa orang kat dalam. Banyak orang kat dalam ni dia tak ada, orang kat dalam Gaza ni banyak benda macam contoh saya jumpa satu adik. Ada video tu pun saya tak perasan video tu, saya jumpa adik tu tak ada, dia kanser, ada ubat telinga, dia kata cuma ubat tu ada kat Egypt. Banyak ubat tak ada. Jantung, nak stand jantung tu cuma ada kat luar. Sampai dia kata doktor nak operasi jantung terpaksa berhenti. Sebab tak ada injap jantung, tak ada. Banyak barang dia orang tak ada. Dia orang kalau nak order lift from meletup nak order 3 tahun. Barang medik nak masuk daripada Israel atau masuk pada Egypt ni 6 bulan paling cepat. 6 bulan kelulusan paling cepat. Jadi kenapa kalau saya tak usaha bawa barang tu, dan saya tahu barang tu akan sampai cepat atau lambat akan sampai. Jadi memang itu niat saya yang pertama, so saya belilah barang kat Egypt. Jadi itulah dia punya apa? Dia punya tu. Jawapan dia. Jadi tak ada masalah beli kat Egypt. Dan kalau tuan-puan nak tahu, ada orang tanya tak beli kat Gaza, saya beritahu, saya beli kalau barang medik je, barang medik saja. Saya beli 4 lori. 2 trailer, 2 lori. 2 trailer ni saya beli dekat Egypt. Dan barang tu dah masuk. Alhamdulillah, satu raya haji barang tu semua masuk. Jadi tak ada masalah. Penuh kan nampak trailer. Saya puji bagi Allah, nak jadi takdir pula. Kerajaan Mesir pula dia post semua barang dia orang hantar yang banyak tu, berlori-lori tak berapa puluh lori masuk. Red Crescent ni, apa Egypt Red Crescent, takdir tu barang saya nampak dulu. Saya tak ada suruh, saya pun tak kenal dia orang nak call suruh tak nampak barang saya. Barang saya nampak ada stiker tu, memang barang-barang saya. Barang saya tu masuk barang saya dan kawan-kawan saya, sahabat-sahabat, tim saya semua sekali lah yang memang dekat dengan saya. Mana barang-barang tu nampak tu, memang barang saya dekat. Nak jadi takdir, Allah nak buat. Semalam ada keluar post kerajaan Mesir dan juga Egypt Red Crescent punya banyak barang pada Dubai, Qatar. Nak banding barang saya dengan barang dia orang, tuan-puan kira tu Qatar tu Dubai. Dengan nama Qatar dengan Dubai pun memang bukan kita punya ni lah, bukan level-level kita lah bantuan macam tu. Tapi itu pun barang kita nampak jadi mula-mula dalam video. Kalau tuan-puan boleh tengok je dekat kerajaan negeri Mesir ada tunjuk gambar saya pula masuk. Takdir Allah nak jadi takdir lah. Saya pun tak minta, tak tahu, tak sangka ada orang tag saya, rupanya ada barang-barang saya dalam tu. Ada barang-barang saya dalam yang masuk. Jadi yang kat Gaza saya dah beli banyak juga, dekat Egypt pun saya beli juga. Jadi tak ada syak lah, tak ada syak. Jadi tak ada mana lebih baik, mana ada rezeki kita buat, ada jalan sini kita buat, jalan bantu begini kita buat. Semua ada kebaikan. Ada orang kata begini, barang kat Egypt dah tentu duit tu duit Egypt. Kalau dekat barang kat Gaza
Dan tentu duit kat Gaza tu duit Israel. Mungkin ramai orang tak tahu, duit kat Gaza semua sekali pakai duit Israel. Memang membarang semua kepada Osmail tu. Daripada awal kami dah video call sebelum bergerak. Bukan kami tak tahu, daripada awal lagi dah tahu. Dia orang rahsia-rahsiakan, tak payah rahsia, memang kita orang dah tahu dah. Jadi bila kita sampai kat sana, beliau yang memang macam turis yang macam ada link dengan tentera, so yang boleh bawa kita masuk. Dan bila sampai kat sana, kita jumpa beliau dan saya pun berkomunikasi dengan beliau. Masa tu beliau minta untuk satu kepala kena bayar $10,000. $10,000 lebih kurang $40,000 duit kita satu kepala. Mana kalau nak masuk 10 orang RM400,000. Jadi saya tanya dia, bila saya dengar mahal, saya pun tak naklah bawa semua. Saya niat paling kurang saya seorang pun tak apa, sekejap saya nak masuk, begitu. Saya pun urus beberapa nama untuk masuk, tapi proses demi proses, dan proses tu gagal. Dia tak berjaya masuk. Beliau sendiri bersama beratus NGO lain. Memang dia akan masuk setahun sekali atau 2 kali. Dia akan bawa beratus NGO. Osmail antara yang lead juga, yang bawa semua lah orang Malaysia sebelum ni. Kalau boleh yang mengurus ni akan tahu. Tapi kalau mungkin selebriti ke apa semua yang ikut, yang mereka tumpang NGO, mungkin mereka tak tahu. Tapi kalau NGO yang bawa tu dia tahu. Satu kepala RM50,000. Satu kepala RM50,000. RM50,000. Tuan kira lah, RM50,000. RM50,000. Ada yang tanya RM50,000. Jadi RM50,000. Jadi yang saya uruskan ni, kami melalui Kedutaan Malaysia. Dia nak masuk Gaza ni, ada 2 kelulusan penting. Masuk Gaza ada 2 kelulusan penting. Satu, kalau nak tuan-tuan nak pergi Gaza, biasa kita kongsi semua, tak ada sembunyi. Nak masuk Gaza ni ada dua kelulusan penting. Satu kelulusan kerajaan negeri Mesir. Kedua kelulusan tentera. 2 tu wajib. Dapat satu, jangan happy lagi, ada kelulusan kedua tentera. Jadi yang saya tunggu paling lama, yang sekarang tim dekat sana, Capri, siapa semua sebelum ni, dia orang tunggu kelulusan pertama ni. So kelulusan pertama dia orang tak dapat lagi. So Kedutaan Malaysia sini beritahu kali pertama, segala puji bagi Allah, kali pertama dia orang urus dan kali pertama lulus. Kali pertama lulus, dia orang pun tak sangka. Dia orang submit tu cuma submit je. Sebab benda tu memang tempat perang, bukan boleh suka-suka nak masuk-masuk. Saja cuba submit sebab niat kita nak pergi tanah suci, tempat mulia, tempat baik, nak bantu orang. Jadi kami hari sembahyang hajat, doa, semesti saya ringkas, tak cerita pasal sembahyang hajat tu, doa dengan Allah. Tapi saya yakin Allah beri bantuan, ditemukan jalan-jalan yang baik. Dengan bantuan daripada menteri, daripada Malaysia, apa semua itu, hubungan Malaysia dengan Mesir jadi bertambah baik. Saya puji bagi Allah, jadi bertambah baik. Memang kena bertambah baik sebab pelajar Malaysia kat sana bukan sikit. Memang ramai betul lah pelajar Malaysia dekat Mesir. Ada rumah-rumah Malaysia kat sana, ada rumah Pahang, ada rumah Kedah. Universiti Al-Azhar, tempat melahirkan kebanyakan ahli ulama, ustaz-ustaz yang sangat mulia kat Malaysia ni, daripada Universiti Al-Azhar. Jadi kemudian, jadi dia beritahu saya bayar dekat Hala berapa? Ratusan ribu ringgit. Jadi saya tak ada bayar kat Hala tu, saya tak tahu. Dan saya pun tak kenal Hala tu siapa. Mungkin lepas ni saya cuba siasat, saya tengah siasat lagi, saya tak tahu Hala tu apa. Jadi Kedutaan Malaysia, last sekali ada satu syarikat yang memang turis, nama dia, saya kongsi dengan tuan-tuan lagi, tuan nak masuk dia syarikat ni. Dia tak macam tadi RM50,000. Dia kata RM50,000 tu untuk bayar barang-barang perubatan dan boleh masuk. Saya kata tak boleh kurang sikit ke? Dia kata tu derma kat kita orang je RM50,000. Derma untuk kita orang RM50,000. Yang lain tu jangan risau, tuan masuk, tuan nak apa kami bagi. Tuan nak sedekah apa, nak ambil gambar apa, semua boleh. Jadi kita macam saya bukan orang macam tu. Saya bukan nak ambil gambar. Saya ambil gambar memang saya nak ambil, tapi saya nak benda tu betul-betul terjadi lah. Saya tak nak macam ambil gambar dah, ambil gambar jalan. Saya tak nak tuduh apa-apa lah, tapi saya tak hati, saya tak sedap. Segala puji bagi Allah, akhirnya Allah kabulkan. Jalan dia memang tak dapat. Allah beri jalan yang lebih tepat, Kedutaan Malaysia. Dan Kedutaan Malaysia bantu kita sangat baik. Allah saja balas mereka semua. Betul ikhlas, baik semua sekali. Kemudian dapat kelulusan. Dan bila dapat kelulusan tentera kami tak dapat. Kali pertama dapat kelulusan, menangis, happy. Tiba saya dah nak balik, saya call semua sekali, saya beritahu saya dah nak balik. Saya dah nak balik ke Malaysia. Bila saya call Kedutaan dan juga Wisma Putra, saya call saya nak balik Malaysia. Dia orang pun cuba bantu dan tanya-tanya juga, rupanya tentera beritahu ada satu syarikat yang memang di-assign oleh ketenteraan sana. Memang tempat perang. Jadi sampai ke Kedutaan, saya tak sangka saya nak balik. Ingat nak jumpa, just nak cakap terima kasih. Tiba-tiba dia cakap, ustaz ni ini ejen perisikan tentera Mesir. Ini ejen perisikan tentera Mesir, dia nak bantu ustaz. Jadi alhamdulillah kita pun pergilah melalui Lucky Tour. Nama syarikat yang bawa kita ni Lucky Tour. Dan charge Lucky Tour ni satu orang tadi RM50,000 satu kepala. Yang ni Lucky Tour charge kita RM2,000
$500 bersamaan dengan lebih kurang $10,000, $2,500 samaan dengan $10,000. Jadi tadi $40,000, ni $10,000. Jadi diskaun berapa? $30,000. Diskaun $30,000. 40 dengan 3. Selama ni orang masuk satu kepala kena bayar $40,000. Ni jadi $10,000 je satu kepala. $10,000 satu kepala. Memang patut 21 jam kawasan perang. Memang orang lain tak boleh pergi, nak risikokan nyawa. Jadi turis tu kalau buat bayar, bagi saya $10,000 tu besar, sangat besar. Tapi bagi saya tak apa. Bagi saya tak apa. $10,000 dan memang saya dah ada resit. Resit tu beritahu untuk kenderaan. Kedutaan beritahu ni khas untuk kenderaan. So kenderaan kita masuk tu semua kita bayar. Kenderaan masuk tu memang 10 laki tua nama RM10,000. RM10,000. So sebenarnya saya dah buka jalan yang lebih mudah untuk semua Malaysia yang lain nak pergi. Kita melalui kedutaan Malaysia. Nak tahu tak apa yang lebih gembira, bahagia? Semua siapa ni Mile of Smile tadi dan juga apa yang lain-lain, dia orang pun ada call kedutaan Malaysia supaya membantu mereka. Dia macam rezeki, bukan macam memang ajaib lah rezeki dan juga usaha daripada kerajaan Malaysia sendiri. Masya Allah, sampai dia orang minta tolong kita untuk bantu 200 NGO lain nak masuk, nak bantu. Macam rezeki tau, macam tak sangka rezeki macam tu. So apa lagi soalan-soalannya? Jadi saya tak ada bayar lebih tinggi sehingga menyusahkan NGO lain tu, dakwaan yang fitnah dan melampau. Fitnah dan melampau beritahu sebab saya lepas ni orang kena bayar mahal. Tu memang dalam kata lain memang penipu, fitnah, melampau, zalim. Saya sebenarnya segala puji bagi Allah dah bantu untuk mudahkan daripada 50,000 satu kepala jadi 10,000. Kan saya kedutaan Malaysia punya usaha kat sana. Saya menjadi orang pertama, segala puji bagi Allah, dalam dunia yang berjaya masuk melalui pintu Gaza tu selepas perang ni. Dan saya berdoa untuk orang lain masuk, tapi benda tu kena ambil masa, memang kena ambil masa. Ni kita baru dengar tim Datuk Aziz, saya dengar balik ke Caprice pun belum berjaya, tak lulus kelulusan pertama pun belum diorang dapat lagi. Jadi saya doakan, tapi diorang dah balik mungkinlah sebab ada urusan. Saya ambil masa lama. Berapa lama kita kat sana? 33 hari. 33 hari. Sampai semua tim saya tak tidur. Pukul 2 sembahyang tahajud Jumaat. Tak pasti cerita pula dia orang lah muda ni. Pukul 2, pukul 3 sembahyang subuh, kuliah subuh. Hari sembahyang duha ramai-ramai semua sekali. Bukan masing-masing lah, tapi dua sekali panggil. Sembahyang tahajud, kuliah maghrib, ceramah, program macam betul-betul macam program apa orang panggil, macam camp ibadah, macam program keluar tabligh tu, sebiji lah. Macam camp ibadah, macam keluar tabligh tu sama lah. Begitulah program kami. Menangis semua sekali kalau tuan-tuan tengok, nangis setiap pagi nangis. Dia jadi macam sebab nak tolong sampai nangis. Jadi sebab tu bantuan Allah datang begitu. Dia memang pertolongan Allah. Saya memang tak tahu nak semua macam mana, pertolongan Allah dan juga sokongan daripada kerajaan Malaysia. Jadi saya melalui jalan yang betul dan pintu yang betul. Jadi saya tak lalu bawah tanah. Dia memang ada dengar ada terowong, tapi saya tak tahu lah ada ke tak ada terowong tu. Jadi kita melalui Wisma Putra. Melalui Wisma Putra yang beri sokongan penuh daripada awal. Masa tu Datuk Seri Syamuddin Hussein dan dengan masa tu Datuk Ida Murni yang sama juga membantu Caprice, yang banyak juga membantu Datuk Aziz. Jadi samalah. Jadi memang orang-orang ni semua membantu. Macam tu. Memang yalah kita rakyat Malaysia kan. Jadi memang Wisma Putra membantu. Saya bersyukur pada Allah. Saya bersyukur pada Allah. Masya-Allah. Apa lagi soalan? Duit bayaran tu duit poket atau duit sumbangan? Memang duit saya sendiri. Ramai orang tanya saya kerja NGO ke tak? Biar saya beritahu lah. Semenjak 5 tahun lepas saya tak patut cerita, dan saya pun kalau cerita saya sebenarnya tak patut. Kalau tuan-puan tanya orang besar-besar pun dia orang tak dedahkan dia punya akaun semua sekali. Jadi tak apalah saya beritahu, saya tak pernah buka satu tabung pun untuk Gaza. Saya ulang sikit. Yang buka tabung untuk Gaza ni orang lain. Ramai anak muda yang maaf, yang maki saya bukan sikit-sikit. Ada keluarga saya mesej, maaf saya tak pernah lagi dapat mesej seteruk dalam hidup saya, tak pernah. Maaf babi, setan, dajjal, tak guna, penunggang, kau ni tak guna, buang kopiah kau, buang jubah kau, buang ni, matilah kau kena panah peti, makan duit haram. Makan duit haram, mahal tu makan duit haram. Jadi saya baca tu saya senyum ni, tapi memang hati saya betul-betul luka. Sebab macam orang, taklah saya bukan minta orang balas saya ke terima kasih, tapi saya rasa macam saya tak pernah ucap macam tu pada siapa-siapa. Dan saya nak sebut nama orang pun susah. Inilah kali pertama paling banyak saya sebut nama orang dalam saya ceramah ni. Saya sebut nama orang kali pertama. Jadi so begitulah. So yang pakai duit saya sendiri dan kawan-kawan rapat dengan saya, dan juga ada beberapa orang teman-teman yang rapat dengan saya. Jadi saya tak pakai duit siapa, jangan risau. Saya tak pernah buka satu pun tabung untuk Gaza. Tak pernah. Tak pernah. Saya tak pernah buka satu tabung untuk Gaza. Biar saya ulang lagi sekali, ramai yang dengar ni mungkin tak pernah tahu pasal tabung Gaza.
yang kutip tabung Gaza ni orang lain dengan niat untuk bantu Palestin dengan niat yang ikhlas. Ramai orang yang sangat baik, yang ikhlas, sangat banyak bantu. Allah pasti balas semua kebaikan tuan-puan memberi sedekah semua sekali. Bukan pada saya, pada tabung Gaza yang milik Nadir An-Nuri, milik Nadir An-Nuri. Jadi duit tu dia isytihar dalam surat khabar TV 20 juta. Saya ni jenis tak nak campur urusan orang lain. Tapi 20 juta tu, kalau tuan-puan tengok, 20 juta tu soalan yang patut ditanya. 20 juta tu ke mana sekarang? Setiap tahun 20 juta, tahun depan 20 juta, tahun depan 20 juta, tahun depan 20 juta, 20 juta tu ke mana? Nampak kan, buat ni sikit, ambil gambar kotak 2-3 kotak 20 juta. Tukar-tukar stiker, NGO tukar-tukar stiker 20 juta. Jadi macam tu ke cara tuan-puan terima. Jadi patut tuan-puan kena soal orang yang tanya saya, kena soal dia dulu sebab dia yang collect 20 juta. Dia yang patut janji semua nak serah kat Nadir. Dia lah salah satu orang boleh belanja, boleh bina semua sekolah kat sana, katanya anak yatim. Tapi rupanya rumah anak yatim tak boleh bina pun rupanya. Dia beritahu lah. Jadi tuan-puan boleh tanya dia mana pergi 20 juta tu. Dan tahun depan kalau ada bom lagi, tanya orang ni semua mana duit tu. Betul ke 20 juta tu sekarang kat akaun siapa? 20 juta tu sekarang dah transfer kat Nadir ke? Nadir pula dah transfer ke ejen sana? Ada satu resit tak tunjuk harga 20 juta? Setakat ni yang dia beritahu belanja 500,000 ke sejuta untuk makanan. Itulah yang dia update. Yang lain cuma plan-plan. Kalau plan tu saya ada. Menteri Pembangunan luar Gaza bagi saya plan semua sekali apa seluruhnya apa orang Gaza perlukan. Berapa rumah orang tak ada rumah, berapa orang. Itu saya pun ada juga. Saya ada. Tapi soalan berapa banyak kita beri dalam pembangunan tu, atau orang boleh check kat dengan Nadir An-Nuri. Patut ditanya sebab melibatkan duit banyak. Jangan menjadi macam seronok kan, orang kena bom kita pun collect duit. Prinsip saya lah, saya tak campur orang lain sebenarnya. Tapi dah campur lah ni sebab orang mula tanya saya. Saya terpaksa jawab untuk diri saya bukan nak jawab orang lain. Jadi contoh ada gambar budak lah kat Malaysia, ada budak tepi jalan. Kita ambil gambar dia masuk Facebook, kita letak nombor akaun kita kat bawah. Soalan kita, berapa banyak duit masuk dalam akaun tu kita bagi kat budak tadi? Berapa banyak kita bagi? Banyak orang letak gambar, pergi pun tidak, tengok pun tidak, lawat pun tidak. Lepas tu ambil duit untuk tu, budak tu kepala dia meletup, pecah, kaki tercabut, hilang keluarga, semua keluarga mati. Macam Dr. Aiman, semua keluarga mati kami ziarah. Seorang yang anak tinggal 18 tahun, nenek, atuk, pakcik, cucu, sepupu, semua sekali. Dr. Aiman tu yang bina yang jaga pusat COVID dekat Hospital Syifa. Semua sekali kena bom, semua sekali, semua keluarga ni mati. Tinggal seorang anak 17 tahun. Soalan saya, contoh kita letak gambar tu, letak nombor akaun. Ada tak kita pergi jumpa anak dia, bagi duit dekat anak dia tadi tu? Ada tak kita bagi? Kita letak gambar budak meletup kat tepi bom, letak begini-begini. Ada tak kita bagi benda tu? Itu yang patut kena tanya. Kita pun sedekah, kita pun percaya, Masya Allah, tawakal kan. Member pun hari-hari buat live kan. Buat live Buat live hari-hari buat live. Ajak saya live, buat live semua sekali. Kutip duit kan. Beliau kata dia nangis dengan satu hati. Dia dapat dalam masa tu, dia dapat 5 juta. 5 juta, bangga kutip duit. Kita bangga 20 juta. 20 juta tu sekarang kat mana? Tuan-tuan dah nampak 20 juta tu kat mana? Letak gambar, ulang-ulang gambar 20 juta. Resit ada resit semua sekali. Tuan-tuan boleh check. Jadi yang tuan-tuan patut check dia, bukan saya. Sebab saya, wallahi, saya tak pernah buka satu tabung untuk Gaza. Jadi tuduhan supaya saya kena terang duit saya pergi Gaza, saya pakai duit saya sendiri, saya belanja duit saya sendiri, dan tak patut saya beritahu berapa banyak. Dan tuan-tuan nak suruh saya ikhlas, orang suruh ikhlas, tapi nak tanya berapa banyak saya dah belanja, jadi saya rasa saya tak patut terangkan. Jadi siapa yang nak percaya, dia boleh percaya. Siapa tak percaya, saya ada bukti semua sekali. Nanti saya kalau saya, tapi saya tak, nanti saya serahlah bukti semua. Saya tadi lagi balai, sudah penuhkan report semua. Bukti-bukti itu saya dah serahkan. Masya Allah. Seterusnya, biar langsung soalan. Tuan-puan ada soalan boleh tanya. Siapa nak tanya?